dan bangga. Pernah satu ketika Abah macam dah remaja, Abah bagi seorang 200 ke anak-anak. Kata, okey, pergilah beli baju sendiri kat shopping kompleks kan. Okey, beli seluar, beli baju. Tapi Abah kata dia tak habiskan ayat tu. Okey, pergi beli sini, tapi kawasan sini kawasan sini je. In the end masa nak bayar, tengok-tengok lebih kurang sama baju yang mereka pilih kan. Betapa kan kita sebagai parents dah pegang hati mereka ni kan, cara mereka berfikir tu. Bukan nak kata kita doktrin anak-anak, kita bimbing mereka kan. Dalam masa it's okay for us to indoctrinate our children kan, meletakkan satu macam kokongan kan kepada anak-anak, tapi dari sudut Islamik lah kan. Sebab mereka berfikir perlukan bimbingan ibu ayah, kalau tak dia akan tersasar. Jadi sebab tu Allah hadirkan ibu bapa untuk memandu mereka kan. Jadi mereka sedar bahawa ibu bapa ni kalau marah sebab sayangkan mereka. Sebab daripada kecil kan mereka kita jaga, kita cipta bonding yang kuat, kita tegur mereka bila salah, kita kata kita sayang dia. Jadi benda-benda tu akan meresap dalam jiwa anak tu. Di masa-masa akan datang pun kalau mereka buat salah pun mereka akan refer pada kita balik. Umi nak cerita pernah satu ketika anak Umi yang Umi terkejut, dia pergi konsert show heboh masa tu. Dulu ada show heboh, jom heboh ke apa kan. Umi terkejut, padahal Umi hantar anak-anak sekolah Islam. Tapi dia boleh beritahu kat Umi dengan rasa inilah guilty kan, kata. Selepas dia pergi baru dia cerita. Umi, masa tu Dr. Syamil kan, Dr. Syamil dia adventurous sikit. Syamil pergi dengan kawan pergi show heboh. Rupanya dia nak melihat dengan mata dia sendiri apa yang berlaku kat situ. Dia kata confirm memang tak solat maghrib, tak ada masa nak solat maghrib kan. So dia pergi dengan keadaan kan remaja dengan muda-mudi semua. So dia balik lepas tu. Tapi the reality kehidupan yang ni sebenarnya dia nampak. Walaupun first impression, kenapa tak tanya? Kalau sebab dia tanya Umi takkan bagi kan. Jadi dia pergi dulu redah dan cerita, dan inilah pegangan dia. We need to do something kan. Remaja kat Malaysia teruk macam mana. Jadi adalah perancangan-perancangan dia. Jadi kita ada kena ada prasangka sedikit pada anak-anak, tapi just 10 to 20% saja. The rest kita letak kepercayaan pada anak-anak. Dan ini berlaku pada Umi. Satu lagi Umi dari segi intelek, Umi untuk dalam proses Umi nak prepare anak-anak menghafal Al-Quran, di samping sekolah biasa, akademik sekolah swasta yang Umi pergi hantar, sekolah Islam, Umi juga menghantar mereka membuat kelas mental arithmetic. Ini salah satu yang Umi selalu share lah dengan para ibu bapa yang mungkin mempunyai impian dan harapan anak-anak juga ke arah menjurus menjadi penghufaz Al-Quran. Salah satu untuk macam menajamkan minda mereka tu, mudah mereka menghafal bila kaedah mental arithmetic tu dia ada basic, intermediate and advanced, di mana pada peringkat advanced tu dia akan bayangkan semua tu berada dalam minda mereka. Jadi dia buat calculation matematik tu menggunakan otak tu, mungkin merangsang saraf-saraf otak tu, jadi memudahkan lagi. Yang tu Umi 3 orang anak Umi yang hantar mental arithmetic ni kurang daripada setahun mereka berjaya hafal 30 juz Al-Quran. 2 lagi Umi tak sempat hantar sebab kami berpindah daripada Kedah ke Selangor. Center tu jauh sikit, jadi tak sempat hantar, memang lebih pada setahun. Jadi itu antaralah kalau mungkin kaedah yang boleh diikuti oleh para ibu bapa jika ingin anak cepat kan hafal Quran, cara untuk merangsang minda mereka. Dan satu lagi bersamalah dalam kebersamaan satu keluarga kan, kebersamaan dari sudut kita share apa-apa dalam keluarga tu, tak ada rahsia antara Umi dengan anak-anak. Even Maybank to you punya password Umi tahu kan, password Facebook mereka pun Umi tahu. Apa-apa saja mereka akan refer pada Umi dan minta second opinion pada Umi. Itu sebabnya penciptaan bonding daripada awal tadi, dan sampai mereka dah berkahwin, dah beranak pun mereka akan refer pada Umi dalam setiap tindak tanduk dan keputusan yang mereka akan ambil. Jadi Umi nampak ini amat penting. Dan bagi Umi fasa 4 hingga 9 tahun ni antara fasa yang perlu kita yakinkan anak-anak bahawa kita berada bersama mereka ketika mereka sedih, ketika mereka gembira. Dan untuk Umi sebab masa tu
anak-anak Umi sekolah rendah, Umi sendiri hantar ke sekolah. Sepanjang ke sekolah kami bernasyid bersama-sama, baca al-surat bersama-sama, kan, pasang CD Al-Quran, dan bila balik pun bila balik dengan van, sebab sekolah tu tak ada van untuk pergi, jadi Umi ambil peluang mencipta satu suasana Islamik dalam kereta dengan mereka. Anak-anak minat seni, yes, boleh. Tapi kita juruskan ke nasyid, kan, ke lirik-lirik yang Islamik, dan mereka boleh menjadi seorang yang, kan, berjaya lah, seni berjaya, akademik berjaya, hafazan, dan jadi seorang yang wholesome person, kan, insyaAllah. Okay, so saya nak tambah. So kita pergi kepada fasa yang keempat, 10 hingga 15 tahun. Seperti Umi mention tadi, Umi hantar anak-anak ke sekolah Islam. Bukan bermakna Umi tidak percaya kepada sistem pendidikan kebangsaan, tetapi ada satu elemen tambahan di sekolah Islam yang tidak boleh diperolehi, yang mana Umi telah set a very strong foundation kat rumah, kan, dah berpenat lelah dengan Abah, kan, mendidik anak-anak. Jadi Umi worry bila Umi hantar ke sekolah biasa, kan, sekolah kebangsaan ni, dia akan cair. Itu saja antara sebabnya. Dari sudut yang lain, dengan dia punya fasiliti dia, guru yang berpengalaman, kan, dengan fees yang murah dan sebagainya tu, memang tak ada question langsung. Tapi elemen pentarbiahan tu yang akan membantu Umi memperkukuhkan jati diri dalaman dia, kan, dengan usrah dia, dengan daurah dia, dengan kalau muqayyam dikatakan dia outdoor activity lah, tapi kita bila sebut muqayyam dia tu jadi, kan, something very gah lah, Islamik, kan, yang benda-benda ni menjadikan anak tu lebih lebih kuat dalaman dia, akidah dia jelas, fikrah dia mantap, dia jadi lain daripada lain, kepimpinan dia terselah. Jadi Umi alhamdulillah bila anak ni tercampak kat luar nanti, kan, kat mana-mana pun dia tak akan lari jauh daripada asas, kan, Islam yang kita bina tu. Itu antara sebabnya. So kami suami isteri, kan, Umi dengan Abah, income tak banyak sangat. Abah pencarian rezeki yang utama, Umi bantu-bantu, tapi kami berjaya untuk menghantar ke sekolah swasta yang fees dia banyak ratus jugalah untuk satu anak, kan. Darab 5 dah berapa, ribu-ribu tiap-tiap bulan. Tapi kami berjaya, kan, berjaya untuk menyediakan dana yang secukupnya untuk bayar setiap bulan, kan, setiap tahun, dengan pendaftaran yang memang ribu-ribu. Tetapi ada, kan, sacrifice yang kita perlu buat lah. Pengorbanan lain, lambat beli rumah, umur 40 tahun baru boleh beli rumah, kan. Nak berjalan-jalan tu kurang sikit. Jadi kita ada prioritize, kan, set priority. Apa yang kita nak utamakan untuk keluarga Profas? Dana pendidikan yang utama sekali. Memang ada fund yang kita allocated tiap-tiap bulan supaya anak tak tergendala pelajaran dia, dan di sekolah ni lah dengan murabbi dia, kan, muallim-muallimah yang membantu Umi mengajar mereka ni, kan, sampai mereka boleh bagi balik pada sekolah, pergi balik pada sekolah, motivasi pelajar-pelajar lain, join alumni punya program, dan sentiasa berhubung baik dengan guru-guru, kan, semua. Jadi benda-benda ni adalah satu yang Umi yakinlah, maksudnya, kan. Sebab tu Umi sanggup tak pergi ke sekolah kerajaan walaupun fees dia very minimal sebenarnya. Ini saja sebabnya. Dan dengan sekolah, Umi tak pernah menyalahkan sekolah. Sekolah private ni kadang-kadang tak ada perfect. Kadang cikgu tak tengok pun kerja rumah yang anak-anak buat. Tapi Umi tak pernah question cikgu. Kalau cikgu tak sempat, Umi akan tanda. Kan, kita tak pernah macam tuding jari kepada siapa, tapi pada diri sendiri. Sebab tugas utama mendidik anak tu patutnya pada kita. Kan, kita tak boleh serahkan pada guru. Guru nak handle satu kelas 30 pelajar hingga 50 pelajar, tambah nak bagi fokus pada anak kita, memang tak sempat, kan. Jadi memang tugasan tu untuk kita, tapi kita sub pada guru-guru sebab social skill untuk dibina di sekolah dengan kurikulum dia, kan. Itu menjadikan anak tu seorang anak yang boleh ditempatkan dalam masyarakat,
Sebab tu kita jangan cari kesilapan guru, jangan cari kesilapan sekolah, tapi kita bantu yang boleh, baik hubungan dengan guru, dengan pejabat kan, pentadbiran dan kawan-kawan anak-anak. Siapa kawan-kawan mereka, siapa family kepada kawan-kawan anak kita, kena tahu. Dengan siapa anak kita keluar kan, pukul berapa mereka balik kan, ke mana mereka pergi, semua dalam pengetahuan kita. Kita kena jadi busybody, kita kena jealous dengan anak, kita kena tahu kan. Tapi sebab kita dah jaga bonding daripada awal tadi, mereka tak akan rasa terkongkong, sebab mereka akan tahu bahawa mak dia care pasal dia kan, insyaAllah. Jadi untuk Umi 10 hingga 15 tahun, anak-anak sekolah Islam juga. Dan Umi memang involve lah dalam program PIBG ke, program report card ke, memang pergi, memang guru tahu. Kita akan involve very aktif dalam program-program sekolah. Kalau ada solat apa untuk exam kan, solat hajat ke apa, hadir, memang jarang dah tak pergi, dan bagi full support pada anak-anak. Dan di masa yang sama, umur 15 tahun, form 3, mereka dapat hafal dalam 3 juz lah masa tu, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Kalau boleh saya simpulkan tadi, bila Umi cerita tentang elemen fire 4 ke 9 tahun ni, perkara ini kita teruskan lagi sampailah usia dia 15 tahun tu. Nak kata kita tak nafikan, maknanya terus macam Umi highlight tadi, asas pendidikan tu bermula daripada rumah lu. Sekolah ni dia support sistem saja kan. Kalau kita